Hentikan polemik Syariah Kelantan, hormati keputusan Mahkamah Persekutuan. 3 individu termasuk pengerusi eksekutif Aman Palestin didakwa. Salam Malaysia Mandala. Semua pihak perlu hormat keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Demikian Titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah sebagai mengulas keputusan Mahkamah Persekutuan yang batalkan 16 peruntukan kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Titah baginda untuk tangani isu berbangkit, fokus perlu tertumpu kepada usaha cari jalan penyelesaian, kaji kaedah memperluas kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk gubal undang-undang jenayah dalam syariah dalam kerangka ditetapkan Perlembagaan Persekutuan. Usaha ini termasuklah mengkaji sekiranya ada keperluan dan mencadangkan bila ada kepada peruntukan tertentu Perlembagaan Persekutuan dan atau undang-undang persekutuan yang berkaitan bagi memastikan kuasa Badan Perundangan Negeri untuk mengubah undang-undang jenayah syariah termaktub secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan tanpa sebarang kekaburan. Sultan Sharafuddin selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bertitah demikian sempena mesyuarat MKI ke-71 di Putrajaya. Sementara itu, persoalan berbangkit berhubung kes berkenaan sedang diteliti. Jawatankuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam yang ditubuhkan Ogos tahun lepas. Semua pihak diminta bertenang dan tidak timbulkan kekecohan sementara menantikan cadangan jawatankuasa berkenaan. Antara fokus kajian ialah berkaitan kompetensi termasuk analisis peruntukan undang-undang sedia ada dan keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi. Jawatankuasa diberi masa hingga Ogos ini untuk kemuka cadangan kepada MKI. Ia kemudian akan diangkat kepada Majlis Raja-Raja untuk diperhalusi dan diperkenan. Sultan Sharafuddin menyeru semua pihak termasuk pakar perundangan untuk bantu jawatankuasa berkenaan dengan memberi show berilmiah, elak berbalah dan saling menuduh secara terbuka dalam perkara yang sebenarnya boleh diselesaikan menerusi musyawarah dan tertutup. Sultan Sharafuddin turut mengingatkan ahli politik jangan ambil kesempatan mempolitikkan isu melibatkan Islam hingga ia jadi modal sengketa yang tidak berkesudahan. Mentadbiran Islam di negara ini perlu bebas pengaruh politik kepartian dan amalan mempolitikkan setiap urusan agama. Baginda bertitah, pelbagai pihak telah buat pelbagai ulasan dan tafsiran berhubung keputusan kes berkenaan. Ada yang beri penjelasan sebenar, namun ada juga ulasan berdasarkan polemik kepentingan pihak tertentu hingga timbulkan kekeliruan. Titah Sultan Sharafuddin dalam membuat keputusan, Mahkamah Persekutuan menetapkan prinsip undang-undang yang diguna pakai dalam mentafsir isu berbangkit adalah jelas dan mantap. Dalam menentukan sama ada suatu undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Badan Undangan Negeri itu adalah sah atau tidak dan termasuk dalam batasan kuasa undangan masing-masing. Ujian yang dipakai adalah dengan melihat kepada faith and substance atau sebagai kata lain intifati peruntukan yang menjadi persoalan. Jika dari segi intifatinya peruntukan-peruntukan yang dibuat oleh Badan Perundangan itu adalah termasuk dalam senarai persekutuan, maka Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tersebut. Titah Sultan Selangor itu disambut baik Perdana Menteri. Ia disifatkan satu titah tegas yang mesti dihormati demi mempertahan semangat Perlembagaan Persekutuan, sekaligus redakan kehangatan lanskap politik susulan keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung kes berkenaan.
Maka apa yang dititah oleh Tuanku Sultan Selangor ialah merujuk kepada keputusan Mahkamah Persekutuan. Malaysia ini negara hukum. Negara hukum maknanya patuh pada prinsip perlembagaan. Jadi keputusan Mahkamah Persekutuan itu menurut Tuanku Sultan Selangor dihormati kerana Mahkamah Persekutuan tunduk kepada hukum dan semangat perlembagaan. Tidak timbul nak meringankan atau meremehkan kedudukan Mahkamah Syariah. Perdana Menteri turut memaklumkan sebarang cadangan dan pandangan berkaitan isu syariah boleh dirujuk kepada Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam. Ia bagi mengelak keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung pembatalan 16 enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan terus menjadi isu yang dimanipulasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil pula gesa semua pihak hentikan polemik yang mengelirukan berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan kes berkenaan. Ia penting demi kemaslahatan masyarakat. Beliau turut berharap titah nasihat Sultan Selangor dijadikan panduan dan dipatuhi. 3 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 164 dakwaan pecah amanah, menipu dan pengubahan wang haram melibatkan dana aman Palestin antara 2018 dan tahun lepas. Nilai keseluruhannya mencecah puluhan juta ringgit. Tertuduh termasuk pengerusi aman Palestin Abdullah Zaid Abdul Rahman dan CEO-nya Awang Sufian Awang Piut. Bagi kesalahan pecah amanah, mereka masing-masing didakwa atas 52 pertuduhan sebagai pengarah Samudra Champa yang diamanahkan harta milik aman Palestin. Ia melibatkan wang hampir 21 juta ringgit. Mereka turut berdepan 19 pendakwaan penipuan dengan memperdaya untuk serahan wang aman Palestin lebih 39 juta ringgit bagi pembelian emas. Kedua-dua tertuduh juga didakwa secara bersama atas 19 lagi pertuduhan sebagai pengarah syarikat terbabit menggunakan hasil daripada aktiviti haram, iaitu wang lebih 12 juta ringgit. Ia sebagai bayaran bagi pembelian beberapa aset termasuk rumah, kedai, kilang dan kenderaan. Pengarah sebuah syarikat pelaburan Khairuddin Muhammad Ali pula berdepan 3 pertuduhan sama melibatkan wang lebih 6 juta ringgit. Kesemua tertuduh dibenar ikat jamin. Sebutan semula kes 13 Mac ini. Pengenalan inisiatif Beras Putih Malaysia Madani berharga RM30 dengan berat 10 kg sekampit amat disambut baik. Ia bukti kerajaan prihatin terhadap kebajikan rakyat. Kerajaan kan memperkenalkan beras madani ni sebenarnya suatu yang inisiatif yang sangat baik sebenarnya, sebab kalau 10 kilo pun kita boleh dapat RM30 kan, dan 1 kilo tak salah saya dalam RM3 lebih macam tu adalah sesuatu yang sangat baiklah, sebab beras kan kita orang Malaysia ni beras sudah jadi makanan ruji hari-hari kan makan. Jadi kalau dengan dapat harga yang berpatutan tu dapat membantu juga rakyat Malaysia, terutamanya bila kita nak puasa ni, lepas tu dengan nak raya ni kan. Sekarang kita tengok bila kos semakin tinggi, jadi bila adanya bantuan daripada kerajaan iaitu harga, orang cakap harga rahmah, so dia dapat menampung kehidupan kita untuk berterusan. Seterusnya pemberian beras putih. Beras Putih Malaysia Madani dijangka berada di pasaran mulai bulan depan. Sementara itu, inisiatif berkenaan diakui langkah tepat ringankan beban kewangan rakyat. Perkara itu dinyatakan Timbalan Dekan Ghazali Shafi'i Graduate School of Government, Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Beliau menyifatkan harga ditetapkan iaitu RM30 amat berpatutan dan mampu milik berdasarkan situasi ekonomi semasa. Pengenalan Beras Putih Malaysia Madani juga berupaya kekang aktiviti memanipulasi dan penyelewengan beras. Ini termasuk pembungkusan semula beras putih tempatan kepada jenama lebih mahal.
Orang ramai tidak perlu bimbang dengan suhu panas dan kering yang sering melanda beberapa kawasan di utara Semenanjung. Ini kerana ia merupakan fenomena lazim yang berlaku saban tahun. Biarpun begitu, langkah berjaga-jaga perlu diambil bagi mengelak risiko strok haba. Laporan wartawan Sofia Nasrun. Memang sangat panas dan for sure untuk kita yang ada anak ni, kita risau kan anak-anak dan sekarang ni dah start cuti sekolah. So bagi saya sendiri, kita sebagai parents ni kita kena ambil langkah-langkah berjaga-jaga lah untuk make sure anak-anak kita ni terhindarlah daripada apa-apa segala benda-benda tak elok yang risau. Kita tak tahu panas dia tu tahap macam mana kan. Sekarang ni dengar pula lepas ada musim yang panas hari tu musim hujan, ni dah musim panas balik. Risau lah. Kalau boleh jangan pergi ke tempat panas lah. Pergi ke jangan terdedah sangat dengan tempat panas. Sebab saya sendiri pun baru baik daripada sihat. Dengan batuk teruk hari tu, benda semua. Tu je lah. Elakkan ke tempat yang panas. Keadaan semasa yang dijangka berterusan sehingga hujung Mac berlaku susulan fasa akhir monsun Timur Laut. Menurut Jabatan Meteorologi, pertambahan suhu turut disumbang fenomena El Nino. Secara teknikalnya, apabila semakin kita menghampiri penghujung monsun Timur Laut ni, kawasan panas tu yang di utara tu berganjak ke mananya. Kalau sebelum ni kawasan yang agak panas ialah di utara, iaitu di Indochina, dan ia akan perlahan sebab peralihan ataupun perubahan apa yang kita kenal sebagai rabung atau kawasan corak anginnya yang sedemikian tu, ianya mempengaruhi pula negeri-negeri di sebelah utara Malaysia lah, lebih daripada di negeri-negeri di selatan. Jadi corak tiupan angin semasa penghujung monsun Timur Laut itu sebenarnya adalah satu faktor yang penting. Bagi mengelak implikasi kesihatan, langkah berwaspada perlu diambil. Ini termasuk mengehadkan aktiviti luar, terutama antara pukul 3 hingga 4 petang yang merupakan waktu kemuncak suhu paling tinggi. Antara perlu beri perhatian, kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan mereka yang terlibat kegiatan fizikal di luar. Elak jadi mangsa, sentiasa peka dengan persekitaran dan tahap kesihatan masing-masing. Sofia Nasrun, RTM. Selain implikasi kesihatan, cuaca panas dan kering juga boleh mengakibatkan berlaku gangguan bekalan air. Bagi mengelak masalah berulang setiap tahun, kajian bagi menangani perkara itu wajar dilaksana. Menurut Pengerusi Kerjasama Air Antarabangsa, Profesor Ashok Swain, pembekal air tidak boleh hanya bergantung kepada teknologi semasa. Tindakan proaktif termasuk membuat kajian perlu dilakukan bagi menoktahkan masalah berkenaan. New technology have come up. There is a new ways of we can really do the water management. The new way of reuse the water. There is a technology available now. And Malaysia can easily use or somehow need to use, as far, of course Malaysia is using, but also need to use two things: to increase the supply of water and to decrease the demand of the water, and also to able to reuse the water which are in use. And that's why you need to recycle the water much more. So those are the things not only the technology are available, resources needs to be, and the political will needs it.
Bersua kembali. Perdana Menteri beri jaminan kerajaan perpaduan pimpinannya kuat dan tidak tergugat untuk terus membangun negara. Fokus penuh akan diberi untuk memastikan matlamat memacu ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dapat direalisasi. Saya beri jaminan kita tidak akan tergugat. Kerajaan ini masih kuat. Kita ada kekuatan 2/3 dalam kerajaan dan kita gunakan kekuatan tahun ini 2024. Dan saya beritahu rakan-rakan saya, Timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri ada di sini, fokus utama kita ialah mengangkat semula Malaysia sebagai negara yang ada kekuatan ekonomi, pelaburan dan pembangunan yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri turut menekankan kerajaan akan menggunakan pendekatan baharu dalam mentadbir negara. Setiap perubahan bagaimanapun perlu dilaksana bersama. Beberapa dasar seperti transisi tenaga, energy transition, transformasi digital transformation, food issue yang melibatkan keperluan meningkat pengeluaran makanan, industri makanan, food security. Ini semua harus diberi penekanan dan semua kementerian tumpu untuk meningkat usaha dalam bidang-bidang tersebut. Dan tidak boleh lagi ikut kaedah lama semuanya. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina, Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina di Ibu Negara. Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024 yang dijadual berlangsung 3 hari mulai 29 Februari ini bersifat lebih inklusif. Fokusnya tertumpu kepada isu berkaitan ekonomi kelompok itu sekaligus tangani masalah kemiskinan. Perdana Menteri berharap penganjurannya dapat bekerjasama dan sokongan kaum lain. Maknanya kita mahu penyertaan daripada rakan-rakan kita masyarakat Cina dan India. Dan saya harap ECCIM bersedia untuk bincang kerana pendekatan kita inklusif maknanya dalam membicarakan ekonomi Bumiputra ada isu-isu SME atau kelompok India miskin akan kita tangani bersama. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan program pembasmian miskin tegar di Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan telah mencapai status 100%. Pelaksanaan program berkenaan akan diteruskan melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum. Dunia perlukan agenda perdagangan baharu berteraskan pendekatan lebih segar. Ini termasuk memastikan pekerja dapat gaji setimpal selain mengekalkan kelompok kelas pertengahan yang mampan. Langkah itu bagi mengemudi negara untuk bergerak seiring demi kejayaan bersama. We must ensure that our economy, whatever we do, we must ensure that trade put climate at the center. We must ensure that trade actually doesn't disadvantages workers. We will need to think about paying workers well. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat Majlis Penasihat Perniagaan APEC yang pertama di Ibu Negara. Mesyuarat 3 hari itu platform penting untuk sektor swasta tempatan bekerjasama dengan 20 ahli ekonomi APEC dari pelbagai negara. Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama Nazri Fahmi.